Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada Kuantan untuk bersama membahaskan RUU Perlembagaan Persekutuan Pindaan 2024. Perlembagaan Persekutuan merupakan satu peraturan yang penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara. Lebih-lebih lagi, pindaan pada kali ini menyentuh perihal kewarganegaraan. Perkara ini adalah suatu yang sangat penting dan kritikal kerana melibatkan integrasi penuh seorang individu dalam komuniti. Oleh itu, pindaan perlembagaan pada kali ini perlu diberi penelitian yang mendalam dan berhemah dalam membuat keputusan. Kita tidak mahu pindaan perlembagaan yang berkaitan warga negara ini dilihat terlalu longgar, seolah-olah permohonan warga negara Malaysia terlalu mudah untuk diperolehi. Dalam pada masa yang sama, kita tidak mahu berlaku keciciran terhadap mereka yang berhak disebabkan proses yang terlalu birokrasi, tetapi kita perlu sama-sama selesaikan isu ini kepada mereka yang mempunyai hak. Pertama sekali saya ingin menyentuh berkenaan penyelewengan dalam urusan berkaitan kewarganegaraan seperti yang pernah dilaporkan oleh media pada September 2019 di mana kad pengenalan dikeluarkan kepada bukan warga negara. Lebih malang, penyelewengan tersebut turut melibatkan pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pulau Pinang yang turut memalsukan dokumen sijil kelahiran. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, berapakah bilangan kes pemalsuan kad pengenalan yang telah dikenal pasti susulan tangkapan pegawai JPN tersebut? Saya juga ingin mendapatkan butiran kes pemalsuan dokumen kad pengenalan dan sijil kelahiran yang dapat dikesan sejak 2018 mengikut pecahan setiap negeri. Apakah tindakan kementerian bagi memastikan kawalan terhadap setiap permohonan melalui prosedur yang telus dan tidak berlaku penyelewengan ini? Ini kerana kesalahan ini amat berat dan boleh diklasifikasikan sebagai pengkhianat kepada negara. Kuantan. Sekiranya ianya dianggap sebagai pengkhianat, apakah Kuantan bersetuju pengkhianatan ini merangkumi kelima-lima dasar rukun negara? Apakah ia undang-undang yang ada untuk menghukum dengan hukuman yang paling keras sebagai pengajaran kepada mereka yang bertanggungjawab? Apakah Kuantan bersetuju? Terima kasih Kuala Karau. Saya sangat bersetuju dan masukkan ucapan Kuala Karau dalam ucapan saya. Tuan Yang di-Pertua, dalam perkara 15, perenggan B menyatakan pemohon perlu berkelakuan baik manakala pindaan memasukkan perenggan baru C. Selain daripada penguasaan bahasa Melayu, mereka yang diberi kerakyatan perlu mengikuti kursus bagi membina jati diri warga Malaysia. Justru itu saya senada dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen Jerantut dalam cadangan latihan PLKN yang disebutkan dalam perbahasannya serta cadangan rukun negara daripada Jelutong dan juga Tumpat yang dibahaskan tadi. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan quantity versus quality. Media pada Ogos 2024 melaporkan kenyataan menteri di mana KDN telah meluluskan hampir 14,000 permohonan kewarganegaraan dan 75% adalah di bawah perkara 15A. Soalan saya, sehingga ke hari ini, berapakah jumlah permohonan yang diterima dan masih dalam proses semakan untuk kelulusan? Saya mohon perincian daripada Yang Berhormat Menteri. Saya juga memohon Yang Berhormat Menteri kongsikan sekiranya ada jumlah kewarganegaraan yang ditarik balik atas apa jua alasan bagi tempoh 5 tahun terakhir. Pada laporan media yang sama, Yang Berhormat Menteri menyatakan sasaran untuk menyelesaikan 17,000 permohonan pada tahun ini. Soalan saya, apakah alasan Yang Berhormat Menteri untuk meluluskan permohonan dengan jumlah yang sangat besar dalam tempoh yang singkat? Saya bimbang jika ia dilakukan dengan terburu-buru bagi mengejar KPI dan tidak dilakukan dengan penuh teliti, ia boleh membuka ruang ketidakpatuhan SOP yang telah ditetapkan. Saya berpandangan kita perlu memastikan pemohon yang benar-benar mahukan kerakyatan dan kita kena pastikan kualiti yang terbaik untuk menjadi rakyat Malaysia. Datuk Tuan Yang di-Pertua, di Dewan Yang Mulia ini juga kita perlu sama-sama merakamkan ucapan terima kasih kepada rakyat Malaysia, khususnya bangsa Melayu, Bumi Putera Sabah Sarawak dan orang asal negara ini yang telah banyak bertolak ansur dalam menerima
pelbagai warga negara dari pelbagai negara dan kaum untuk menjadi rakyat di negara bertuah ini sejak dari dahulu lagi sehingga hari ini. Ini membuktikan sifat budi bahasa serta adab susila yang ada pada rakyat negara ini menyebabkan pelbagai etnik dan kaum ingin menumpang teduh untuk memohon menjadi warga negara sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu kenal dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Akhirnya saya ingin menegaskan di sini, warga negara merupakan satu anugerah yang tertinggi yang perlu diinsafi kepada mereka yang memperolehinya, dan semestinya menteri yang dipertanggungjawabkan perlulah sentiasa jujur, amanah serta berintegriti dalam menjalankan tanggungjawabnya. Kuantan menyokong. Terima kasih.